ini Nasional 5 edisi 18 Oktober 2015 bersama saya Muhammad Taufik Muhammad Noh. Berikut antara tumpuan untuk hari ini. Bajet 2016 paling mencabar. Dan Kementerian Pendidikan siasat kes buang bendera ke dalam tong sampah. Semuanya selepas ini. Seorang bapa dan anak sulungnya terbunuh dalam satu kemalangan di Lebuh Raya Pantai Timur 2 malam tadi. Kemalangan pada pukul 11.30 malam itu berlaku di susur masuk ke Plaza Tol Ceneh Baru, Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT2. Kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta jenis Proton Wira yang dinaiki mereka sekeluarga dikatakan terbabas dan merempuh pembahagi jalan ketika hendak memasuki susur masuk ke Plaza Tol. Akibat rempahan kuat itu, kesemua mangsa tersepit dalam kenderaan yang remuk itu. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Bandar Ceneh Baru mengambil masa lebih 20 minit untuk mengeluarkan mangsa. Mangsa Hassan Abdul Wahab, 53 tahun dan anak sulung mereka Hani Sazwani Hassan, 21 tahun, maut di tempat kejadian akibat cedera parah pada kepala dan badan. Manakala isteri Sarimah Abdul Gulam, 53 tahun dan anak bongsunya Ani Sazli Zaitun, 14 tahun, cedera ringan. Ketika kejadian, mangsa dalam perjalanan pulang ke rumah di Felda Neram 2, Bandar Baru Ceneh selepas menziarahi adik ipar mereka di Kampung Ibok, Hulu Cukai. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Muhammad Sain Ibrahim mengesahkan menerima laporan kemalangan itu. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mayat dihantar ke unit forensik Hospital Kemaman untuk dibedah siasat. Mayat pemuda yang lemas ketika mandi di Pantai Peranginan Kijal Jumaat lalu ditemui pada kira-kira 9 malam tadi. Mayat Muhammad Amirul Ilham Muhammad Kabil, 24 tahun, dijumpai sekumpulan penduduk kampung kira-kira 50 meter dari tempat dia dihanyutkan ombak. Menurut Pegawai Zon 2 Bomba dan Penyelamat Terengganu, Azmi Muhammad, mayat Amirul Ilham ditemui terdampar di atas pasir tidak jauh dari sebuah lubuk di pantai berkenaan yang dikatakan mempunyai kedalaman lebih 10 meter. Mayat mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Kemaman untuk dibedah siasat dan urusan pengebumian. Sebelum lemas, pada petang Jumaat lalu, Amirul Ilham bersama ahli keluarganya berkelah di pantai berkenaan. Dia yang mandi bersama seorang rakannya dipercayai dipukul ombak besar dan dihanyutkan ke tengah laut sementara rakannya itu berjaya diselamatkan. Amirul Ilham berasal dari Dungun, masih bujang dan bekerja sebagai mekanik. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak menyifatkan pembentangan bajet 2016 minggu hadapan antara yang paling sukar dirangka. Menurutnya, kejatuhan harga minyak dunia tahun ini memberi kesan besar kepada hasil pendapatan negara sekaligus memerlukan penelitian khusus ke atas pengagihan bajet nanti. I will have a difficult budget to present. One of the most difficult budget has confronted me. Why? Because price of oil slumped. Okay? Our oil revenue goes. Fortunately, kita ada GST. I know the rakyat is cursing GST, but without GST, government will have to increase other forms of taxes because our revenue base is so small. Bajet 2016 akan dibentangkan Perdana Menteri di Dewan Rakyat pada 23 Oktober ini. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menyelar tindakan yang dianggap biadab oleh segelintir pihak yang menghina dan mengaibkan pemimpin negara. Tindakan mereka semata-mata kerana tidak berpuas hati dengan dasar atau keputusan kerajaan. Tegasnya, mereka sepatutnya menggunakan platform pilihan raya umum yang diadakan setiap 5 tahun untuk memilih pemimpin yang difikirkan lebih layak menerajui negara. Semasa berucap merasmikan Persidangan Perwakilan Nasional 2015, Parti Gerakan di Shah Alam Selangor, beliau turut mengakui kenyataan memburukkan pemimpin turut dilontarkan individu dari dalam BN dan UMNO sendiri. Namun, beliau memberi jaminan kepimpinan UMNO sentiasa percaya kepada konsep kesepakatan dalam membuat keputusan. Beliau yang juga pengerusi BN turut memuji gerakan sebagai rakan kongsi setia dan yakin gabungan BN akan terus progresif menjelang PRU akan datang.
Allow one NDB to be resolved. If there are wrongdoings, let PAC find out. And whatever appropriate action will be taken. But don't allow it to be a political football just because you want to change the government or change the leadership of this country. You can't. Because we are elected by the people. We are democratically elected. For 5 years, we will serve the people of Malaysia. And we'll serve the people well. Through difficult times. Satu Malaysia. Satu. Dalam pada itu, Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz menyifatkan hasrat ahli Parlimen Pembangkang mahu mengemukakan usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri di Parlimen adalah tidak relevan. Tambahan pula, usul undi tidak percaya itu tidak terkandung dalam peruntukan Parlimen. Seperti contoh, kata macam bajet. Bajet ni, Finance Minister, dia bentang bajet. Jadi, at the end of session tu, apabila nak mengundi, maka kalahkan. Itu secara tidak langsung boleh dilakukan. Secara tidak langsung. Menolak bajet. Bila menolak bajet, selalunya nak pula kita majoriti, kita ada majoriti. Waktu kalah, bajet ditolak, mana dah tak percayalah tu. Jadi secara tidak langsung ada. Tapi secara langsung bawa usul nak baca dengan ini, kami minta supaya dibentangkan usul dan dibahaskan, tidak percaya kepada sesiapa, itu tidak ada. Saya dah cakap banyak kali dah. Usul undi tidak percaya itu juga tidak akan dibincangkan dalam mesyuarat ahli Parlimen BN malam ini. Sebaliknya, mesyuarat malam ini adalah amalan biasa yang diadakan sebelum sesi Parlimen bermula esok. Ini sekaligus menafikan spekulasi mesyuarat itu akan menjadi sangat penting ekoran ada ahli Parlimen BN akan menyokong usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri. Dalam perkembangan berkaitan, mesyuarat ketiga penggal ketiga Parlimen ke-13 yang bersidang esok akan menyaksikan perubahan tempat duduk beberapa anggota Parlimen daripada Barisan Nasional BN dan Pembangkang rentetan peristiwa dalam senario politik kebelakangan ini. Kedudukan barisan anggota Parlimen PAS diketuai Presiden Datuk Seri Abdul Hadi Awang kini telah berubah dari Blok I ke Blok G dan ada yang di Blok F. Sebelum ini, semasa bersama dalam Pakatan Pembangkang, Datuk Seri Abdul Hadi beserta beberapa pimpinan kanan parti itu diletakkan bersama dengan kepimpinan parti PKR dan DAP di Blok I. Mengikut rajah tempat duduk ahli-ahli Dewan Rakyat, tempat duduk PAS kini telah diisi oleh parti baharu iaitu Parti Amanah Negara iaitu Amanah yang merupakan parti sepilihan PAS yang kini telah bergabung dengan PKR dan DAP dan menamakan gabungan mereka sebagai Pakatan Harapan. Naib pengerusi parti itu, Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawa, Amanah Parit Buntar, kini duduk sebaris dengan Presiden PKR, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang merupakan Ketua Pembangkang. PAS kini hanya mempunyai 14 anggota Parlimen berbanding 21 sebelum ini. Kementerian Pendidikan sedang menunggu laporan penuh Jabatan Pendidikan Negeri Kedah berhubung isu pembuangan jalur gemilang ke dalam tong sampah di salah sebuah sekolah di Kuala Kedah. Isu berkenaan menjadi viral di media sosial semalam dan menerima kritikan pelbagai pihak. Menteri Pendidikan Datuk Seri Mahathir Khalid dalam reaksinya berkata perkara tersebut tidak sepatutnya berlaku. Ini kita telah memberi teguran dan nasihat bukan saja kepada sekolah itu tapi kepada mana-mana sekolah hal yang berkaitan dengan perkara yang berkaitan dengan bendera, lambang sebuah negara, kita tak boleh permainkan. Kita tak boleh ambil mudah dan kita tak boleh ingat ini sebab barang lama kita kena pergi buang macam tu. Tambahnya, perkara itu berlaku kerana kesilapan para pekerja swasta yang dilantik oleh Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG bagi membersihkan stor sekolah berkenaan. Justeru, beliau menasihatkan para pemimpin sekolah, terutamanya pengetua dan guru besar, agar sensitif dengan perkara yang berkaitan dengan negara seperti bendera.
Walaupun ia sebenarnya bertujuan untuk membersihkan stor atau pelupusan, pemimpin berkenaan perlulah mengambil tindakan yang paling bijak. Datuk Seri Mahzir bercakap kepada media selepas menyempurnakan penutupan persidangan perwakilan Kesatuan Pembantu Takbir dan Pembantu Takbir Rendah Pendidikan Semenanjung Malaysia Kaptan kali ke-20 di Langkawi. Dalam masa yang sama, beliau berhasrat membantu Kaptan membawa isu berkaitan perjawatan dan allowance kepada saluran sepatutnya. Beliau turut meluluskan peruntukan sebanyak RM50,000 bagi tujuan perbelanjaan pada persidangan yang dihadiri 360 peserta dari seluruh semenanjung Malaysia itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi hari ini dianugerahkan Darjah Utama Negeri Melaka daripada Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Khalil Yaakob. Anugerah itu membawa gelaran Datuk Seri Utama. Penganugerahan darjah tertinggi Melaka itu diadakan pada istiadat khas di Pejabat Yang di-Pertua Negeri Melaka. Ia sempena sambutan ulang tahun ke-77 Tun Muhammad Khalil. Pada istiadat sama, Pengerusi Badan Amal Kebajikan Isteri-Isteri Wakil Rakyat Melaka, Datin Sri Fadilah Abdullah yang juga Isteri Ketua Menteri Melaka menerima darjah Cemerlang Seri Melaka, membawa gelaran Datuk Wira. Turut hadir Isteri Timbalan Perdana Menteri Datin Sri Hamidah Khamis dan Ketua Menteri Melaka Datuk Sri Idris Harun. Dua penerbangan keluar dan masuk di lapangan terbang Tawau dibatalkan akibat jarak ketampakan yang terhad berikutan jerebu pagi ini. Pengurus lapangan terbang itu, Yaakob Abu Bakar berkata penerbangan terlibat ialah Kota Kinabalu Tawau, Kota Kinabalu membabitkan penerbangan Maswings dan Malaysia Airlines. Yaakob berkata 3 penerbangan pelepasan dan ketibaan turut mengalami kelewatan iaitu Kota Kinabalu Tawau, Kota Kinabalu dan Kuala Lumpur Tawau, Kuala Lumpur membabitkan penerbangan Maswings serta AirAsia. Lapangan terbang ini ditutup pada jam 8 pagi berikutan keadaan jerebu yang menghadkan jarak kentapakan dan dibuka semula pada 10 pagi tadi. Setakat 2 petang, IPU di Tawau mencatatkan bacaan 123 iaitu kualiti udara tidak sihat. Kita ikuti bacaan IPU terbaru yang kami perolehi daripada laman sesawang Jabatan Alam Sekitar. Mengambil inisiatif bagi mengurangkan 40% pelepasan karbon pada masa hadapan, Melaka Bandaraya bersejarah mewujudkan zon bebas kereta Melaka MCFZ di sepanjang 15 km kawasan warisan Bandar Hilir. Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun berkata, inisiatif bulanan itu dijalankan setiap Ahad minggu pertama dan ketiga bermula hari ini. Selain menggalakkan gaya hidup sihat, misi ini juga selaras dengan visi menjadikan Melaka Bandar Teknologi Hijau menjelang 2020. Beliau turut melepaskan hampir 500 peserta program kayuhan berbasikal. Jadi mungkin ada pihak yang mengatakan ini seremonial, ya benar, tetapi ia lebih kepada memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa kita mesti mulakan ianya sekarang. Sekurang-kurangnya mungkin dalam 1 tahun beberapa kali kita menggalakkan komponen rakyat negeri Melaka ini supaya menggunakan kenderaan yang tidak menyumbang kepada peratusan karbon di dalam udara kasa kita. Usaha tersebut turut dijayakan Majlis Bandaraya Ipoh yang menganjurkan program Hari Tanpa Kereta ke arah menjadikan Ipoh bandar rendah karbon. Menteri Besar Perak Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir ketika merasmikan program ini berkata ia diterima baik semua pihak. Baru-baru ini kita mendapat laporan di mana yang dikeluarkan iaitu Bandaraya Ipoh antara yang terbersih di Malaysia. Namun saya telah pun menekankan bahawa
ianya tidak boleh terhenti di situ saja. Saya mahu melihat Majlis Bandaraya Ipoh, khususnya Bandaraya Ipoh kita keseluruhannya, menjadi bandaraya yang terbersih sekali dan kekal menjadi yang terbersih. Hari Tanpa Kereta dilaksanakan selama 3 jam di beberapa kawasan di Ipoh dan disertai lebih 5,000 masyarakat setempat. Antara aktiviti yang diadakan termasuk berbasikal, berjalan kaki, berkasut roda, menaiki papan selaju, senam aerobik dan berkuda. Saya sebagai warga kota Bandaraya Ipoh amat menghargailah kempen ini diadakan. Ianya harus ditanamkan di kalangan warga kota supaya semangat untuk kesihatan diri, meningkatkan kesihatan dan untuk menjaga keindahan bandaraya ini sentiasa tersemat di hati mereka. Ya. Bagi saya baguslah sebab mengurangkan lagi pencemaran udara kan. Pasal lagi satu kira boleh banyakkan lagi aktiviti riadah, berbasikal ataupun kira kurangkan lagi satu pun dapat kurangkan lagi perbelanjaan minyak kita kan. Kebaikan pada dari segi kesihatan ya, mengelakkan daripada environment yang kata orang yang tercemar lah ya, itu salah satu daripadanya lah. Ini juga kata orang boleh memberi impak yang baik lah kepada semua warga kota, especially Ipoh sendiri lah. Program seminar bersama ketujuh bagi pemimpin perkhidmatan awam Malaysia dan Singapura serta program sukan perkhidmatan awam ke-38 di Kuching yang masuk hari terakhir hari ini dipenuhi dengan lawatan ke Kampung Budaya Sarawak. Delegasi dari Malaysia diketuai Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah serta isteri Puan Sri Rohani Abdullah. Manakala delegasi Singapura diketuai Ketua Perkhidmatan Awam Singapura Tan Sri Peter Ong serta isteri Puan Sri Ong Hau Sing. Ketibaan delegasi di Kampung Budaya pada pukul 9 pagi disambut Pengurus Besar SCV Jen Lian Labang. Turut serta Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Mursyidi Ghani, Menteri Muda Pelancongan Dato' Talib Zul Philip, Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato' Mat Yahya Basimin dan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia Dato' Sri Dr. Sharifah Zarah Said Ahmad. Semua tetamu turut dihiburkan dengan persembahan kebudayaan penduduk etnik Sarawak. Sementara itu, Sarawak berharap Singapura dapat merangka satu pelan pelancongan strategik yang dapat memanfaatkan kedua-dua pihak. Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satin berkata dengan kemajuan industri pelancongan di Singapura, beliau mahu negara itu turut mempromosi sektor pelancongan Sarawak. Jelasnya, kemasukan 5% pelancong dari Singapura ke Sarawak akan membantu pertumbuhan sektor ekonomi dan pelancongan di negeri ini. Tan Sri Adnan berucap pada majlis makan malam sempena seminar bersama ke-7 bagi pemimpin Perkhidmatan Awam Malaysia, Singapura dan Sukan Perkhidmatan Awam ke-38 2015 di Kuching. Beliau turut optimis kerjasama lebih hebat dapat dilaksanakan antara Sarawak dan Singapura. And of course we would like to see more Singaporean investment in Sarawak in the future and not just concentrate the investment in Johor. Beliau turut yakin pembinaan lebuhraya Pen Borneo di Sarawak dan Sabah akan menjadi perangsang dalam menggalakkan pertumbuhan dan pembangunan di negeri ini. Sementara itu, dalam ucapan Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Dr. Ali Hamzah memberitahu usaha berterusan dilakukan bagi memastikan hubungan yang terjalin antara Malaysia dan Singapura akan sentiasa dipelihara dan diperkukuh. Usaha strategik itu penting bagi membolehkan pelaksanaan dasar-dasar kerajaan kedua-dua negara dijayakan. Beliau berharap program tahunan seumpama itu dapat diteruskan pada masa akan datang. Karnival Gempak Permotoran sempena tamu besar di Kota Belud Sabah bermatlamat menarik lebih ramai belia bergiat aktif dalam aktiviti permotoran termasuk sebagai usahawan. Karnival yang disertai lebih 130 kenderaan dan motor sekitar Kota Belud, Kota Merudu, Kota Kinabalu dan Sadakan turut dimeriahkan pelbagai aktiviti dan persembahan. Selain menjana pendapatan menerusi penjualan aksesori kenderaan, karnival ini juga memperkukuhkan hubungan silaturahim dalam kalangan peserta pelbagai kaum di Sabah. Wakil Rakyat Kedamaian Jeremy Melajat
berkata karnival turut memberi ruang kepada belia melibatkan diri dalam bidang keusahawanan permotoran. Belia berucap merasmikan karnival permotoran di Kota Belud, Sabah. Sementara itu, peserta yang ditemui mengakui minat mendalam mendorong mereka terlibat dalam bidang permotoran. Sebab hobi, lagipun kami rasa sukan pemotoran lebih dekat dengan belia sebab ramai yang minat sukan pemotoran. Bidang permotoran ini sebenarnya memberikan banyak peluang-peluang terutama dari pada sudut keusahawanan. Jadi kita boleh lihat di Kota Belud ini sendiri kita ada melahirkan ramai golongan belia khususnya dan juga orang muda yang berjaya membuka kedai aksesoris. Kerajaan melalui Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKKN Kelantan telah mewartakan Kampung Kok Seraya Tumpat sebagai perkampungan budaya. Ini bagi memartabatkan pelbagai budaya agar ia tidak putus ditelan zaman. Kini, persembahan menora yang dianggap ketinggalan zaman mula dipersembahkan semula. Masyarakat Siam dengan kerjasama penduduk Melayu setempat dan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN mempersembahkan menora itu. Pengarah JKKN Kelantan, Cik Kasim Mahmud berkata pihaknya kini berusaha untuk mempopularkan budaya ini agar dapat diketengahkan ke peringkat global. Sebablah daripada menora di sini akan pergi ke daerah-daerah di negeri Kelantan ini dan kemungkinan kita akan bawa keluar daripada negeri ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program merakyatkan seni budaya adat pembukaan panggung menora di Tumpat. Menurut Cik Kasim, pihaknya bekerjasama dengan Persatuan Budaya Sri Gelam dan telah mengadakan latihan sejak April lalu dan hari ini merupakan kemuncak kepada latihan tersebut. Penonton menora lebih ramai orang Melayu. Bahkan menora dapat mengadakan kutipan tiket di tengah-tengah kampung Melayu. Kerana walaupun Tok Menora yang bunyi Tok Menara menyanyi lagu Melayu Siam, tetapi dialog mereka dengan inang menggunakan bahasa Melayu. Liga Piala Remaja Kementerian Pendidikan Malaysia, Sekolah Sukan Negeri Sembilan, Sekolah Menengah Kebangsaan Sabah, Kuala Pilah gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila sekadar seri satu sama dengan Sekolah Sukan Kelantan, Sekolah Menengah Kebangsaan Putra pada saingan separuh akhir pertama, sekaligus menyukarkan laluan ke final. Sekolah Menengah Kebangsaan Putra pimpinan Bahru Muhammad Tahir yang menduduki tangga teratas Liga dengan 32 mata beraksi pantas di awal permainan. Hasilnya, Muhammad Nur Khairul Amri berjaya membuka jaringan pada minit ke-17. Namun minit ke-37, Sekolah Menengah Kebangsaan Sabah pula menjaringkan gol penyamaan menerusi Muhammad Nabil Azizul. Selepas rehat, kedua-dua pasukan semakin agresif. Namun tiada jaringan dihasilkan hingga tamat perlawanan untuk kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Goal away di tempat lawan. Alhamdulillah lah, di tempat lawan kita dapat draw 1-1. Jadi kita ada bekalan goal away 1-0 untuk dibawa balik ke Kota Baru. Jadi untuk game seterusnya di Kota Baru, saya kena buat banyak lagi. Kita akan cuba ubah formasi kerana player kita ada tadi yang kena kad merah. Pandangan saya 50-50 lah, tak ada masalah sebab Kelantan pun padang dia pun cantik kan. Untuk pemain saya padang cantik tak ada masalah. So kita akan jumpa kat Kelantan lah. Kedua pasukan akan bertemu pada pusingan kedua separuh akhir di Kota Baru Kelantan minggu depan. Baiklah saudara, Nasional 5 untuk hari ini berakhir di sini. Dengan itu pada anda teruskan menonton TV1. Assalamualaikum dan salam satu sejiwa.